Babul khuruj min at-ta'un. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون. Itulah hadis. InsyaAllah kita akan baca hadis 3103 ni pada malam ni. Rasanya cukup sekadar tu. Bab al-khuruj min at-ta'un. Bab ke-10, lari. Bab lari. Al-khuruj asal maknanya keluar. Keluar dari tempat tinggal kita. Min at-ta'un. Maksudnya lari daripada penyakit ta'un. Kita berada di sesuatu tempat, tiba-tiba tempat itu dilanda ta'un atau lain-lain penyakit berjangkit, wabak. Maka kita lari ataupun keluar daripada tempat itu. Bagaimana? Boleh ke tidak? Apa panduan daripada Nabi SAW yang kita dapati daripada hadis-hadis? Itu kita kena tengok di bawah tajuk ni lah. Babul khuruj min at-ta'un. Lari daripada ta'un ataupun penyakit ta'un. Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Ibn Shihab, daripada Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab, daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal Al-Madani, daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kata Abdul Rahman bin Auf, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar ia melanda sesuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila ia melanda di sesuatu negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar kerana hendak lari daripadanya. Maksudnya ialah ta'un. Ia melanda tu apa? Ta'un maksudnya. Jadi hadisnya ringkas saja, tetapi hadis ini sebenarnya panjang. Kalau nak tengok yang panjangnya, kita ada nota terakhir itu 96 ni. Ini kalau berdasarkan riwayat Imam Bukhari, seperti di bawah ni, panjang. Dengan terjemah ni tengok situ ya. Okay. Baiklah. Bab lari daripada ta'un. Kita ada nota di situ 89. Ta'un adalah sejenis wabak atau penyakit menular yang berjangkit dan merebak dengan cepat. Pengarang An-Nihayah berkata, ta'un adalah penyakit merebak yang membuatkan udara tercemar dan mizaj badan manusia rosak binasa. Ibn al-Arabi berkata, ta'un adalah penyakit teruk yang memadamkan nyawa, yang ini menyebabkan kematian. Seperti perbuatan menyembelih. Segeranya mati itu macam orang sembelih binatang lah. Mati gitu. Ia dinamakan ta'un kerana mangsanya ramai dan cukup cepat mematikan. Jadi ta'un daripada perkataan ta'ana. Ta'ana maknanya menikam atau ditikam. Ta'un yang kuat sangat menikam itu sehingga matilah. Bukan tikam, hujung-hujung tidak kena pada sasaran yang menyebabkan seseorang itu mati. Abul Walid Al-Baji berkata, ta'un adalah penyakit yang merebak dan mengenai ramai orang
di mana-mana kawasan bumi. Tidak seperti penyakit-penyakit biasa yang melanda manusia. Puncanya sama. Jadi dia ni sama. Sedangkan punca penyakit-penyakit lain pula berbeza-beza. Jadi kalau yang ini satu ketika tu puncanya sama. Kerana virus kalau kita kata yang tertentu atau kuman tertentu. Jadi penyakitnya pun sama puncanya. Adapun penyakit-penyakit lain yang banyak-banyak lagi tu berbeza-beza. Menurut sekumpulan doktor klasik termasuk Ibnu Sina, ta'un adalah semacam bahan beracun yang menyebabkan naiknya bengkak-bengkak yang membunuh pada bahagian-bahagian yang lembut dan pelipatan-pelipatan tubuh manusia. Pada kebiasaannya ia naik di bawah ketiak, belakang, telinga dan tepi hidung. Baik. Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari menulis, ta'un yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis dan ada ancaman, hadis-hadis dan ada ancaman terhadap orang-orang yang lari daripadanya ialah wabak yang menyebabkan kematian ramai orang. Itu ta'un yang dimaksudkan. Kalau sebut dalam hadis-hadis tu, mungkin ta'un dalam istilah yang sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil plague, ataupun dalam bentuk-bentuk lain seperti kolera, seperti yang baru-baru barulah kita hadapi COVID-19 tu. Itu semua tu termasuklah, samalah, termasuk. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Tidak kata khusus dengan nama ta'un itu saja. Menurut istilah itu saja, tidak. Semua penyakit berjangkit yang merebak dengan segera dan menyebabkan ramai orang mati dengan cepat. Dan ia berlaku di sesuatu kawasan. Kalau paling dahsyatnya yang kita semua alami, yang hidup hari ni, masa hidup hari ni, kita tengok COVID-19 tu lah. Rasa saya dalam sejarah tak boleh lawan. Sebab seluruh dunia, hampir-hampir seluruh dunia kena. Adapun yang lain-lain tu, yang zaman-zaman dulu dalam sejarah tu tidaklah sampai begitu. Ini seluruh dunia. Baiklah. Kita tengok balik. Apa yang saya tulis ini sebenarnya berpunca daripada beberapa kitab. Khususnya kali ini saya lebih banyak ambil daripada sini, daripada Al-Manhalul Azbul Mawrud. Daripada sini apa-apa yang saya petik tadi, tapi tidak semualah, sebahagiannya saya tak petik. Dan saya terjemahkan adalah berdasarkan mafhum, bukan terjemah harfiah, terjemah mafhum sahaja. Daripada sinilah banyaknya kali ini saya ambil. Kadang-kadang kita ambil daripada kitab Badlul Majhud, tapi kitab Badlul Majhud tak ada banyak sangat syarahnya berhubung dengan perkara ini. Berhubung dengan perkara ini. Baiklah, kita tengok jugalah dalam kitab-kitab lain selain daripada yang saya telah petik tadi dan saya sesuaikannya dengan tulisan itu, syarah itu. Kalau kita tengok di sini dalam Badlul Majhud contohnya, dia sebut secara ringkas dan sepintas lalu sahaja. Dan ini berguna kepada orang-orang yang sudah pandai, boleh merujuk sendiri kepada kitab-kitab dalam bahasa Arab. Umpamanya disebut sini, Babul Khuruj minat ta'un, Babul Khuruj min baladihi, keluar daripada negerinya, negeri seseorang itulah yang ditimpa ta'un itu. Khuruj, nombor 2 dia. Basatal kalam alaihi al-Hafiz fil Fath. Hafiz Ibn Hajar bincang dengan panjang lebar tentang perkara ini dalam Fathul Bari, ini jilid 10 muka surat 138. Dan pengarang Majalisul Abrar juga membincangkan secara tahqiq. Dia sebut di situ pada muka surat 370, annahu la yajuzu ad-du'a li raf'ihi.
tak boleh kita berdoa untuk dihilangkan. Sebab apa? Sebab ta'un ini adalah bersabit dengan Nabi kita, dengan doa Nabi kita juga. Dengan doa Nabi kita alaihi salatu wassalam juga. Sebab apa dalam doanya Nabi SAW ada sebut begini, Allahumma ja'al halaka ummati bil-ta'ni wat-ta'un. Ya Allah, jadikanlah kebinasaan kaumku, umatku bil-ta'ni wat-ta'un. Bil-ta'ni dengan sebab tikaman, wat-ta'un. Ta'un ini kalau kita mengambil kira dengan makna ta'un inilah, itulah makna, ataupun dengan bil-ta'ni wat-ta'un, dengan peperangan lah maksudnya. Boleh juga. Ini ada dalam Mustadrak Hakim hadis nombor sekian-sekian. Lepas tu dia sebut gitu je lah. Adakah hadis ini sahih, kalau tidak sahih, dia tidak bincang itu. Berhubung dengan ta'un ini ada beberapa kalangan ulama yang berasingan. Ada beberapa. Antaranya satu risalah yang bernama Ma awrada sa'un fi akhbari ta'un. Karangan Abdul Hadi. Di dalamnya dia ada sebut sejarah penyakit ini. Dan sejarah penyakit-penyakit lain yang teruk. Yang teruk tu dia ada sebut di dalam kitab itu. Tapi dia tak sebut, dia sebut macam mana, sikit-sikit dia sebut. Jadi kalau nak rujuk tu boleh rujuk sendirilah kepada orang yang pandai itu. Di dalam kitab itu dia ada menukilkan daripada salaf umat ini bahawa al-mat'un syahid. Orang yang kena ta'un, diserang ta'un dan mati kerananya mendapat darjat syahid. Wa in kana fasiqan, walaupun dia seorang fasik. Dan dia ada menukilkan daripada Tajuddin As-Subki bahawa melarikan diri atau lari daripada tempat yang dilanda ta'un sababun liqisaril umr, menjadi sebab bagi pendek umur seseorang. Dan dia menyimpulkan daripada firman Allah Azzasmu, qul law yanfa'ukum qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl wa idzal la tumatta'una illa qalila. Itu dalil dia kata tak lama kalau lari, pendek umur. Maksud ayat tunya tidak akan berguna sekali-kali lari kamu daripada mati ataupun kena bunuh. Kalau kamu hidup pun tidak lama saja, sekejap saja kalau kamu hidup. Itu dalam surah Al-Ahzab. Dan beliau menyokong pendapatnya itu dengan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, dia tengok banyak begitu. Dan disebut juga asar daripada sahabat tentang doa mereka bil maut bit ta'un. Doa mereka supaya mati dengan ta'un. Dia juga menukilkan mazhab 3 imam tentang haramnya lari daripada tempat yang dilanda ta'un. Tetapi dinukilkan daripada Malik bahawa Imam Malik kata makruh saja, bukan haram. Intaha. Itu antara yang disebut, yang saya tak sebut tadilah. Saya tak sebut. Sebab apa ta'un ini tak masuk Madinah? Kerana ta'un ini adalah kesan hentakan jin yang kafir. Kesan gangguan jin yang kafir. Dan mereka itu tidak boleh masuk Madinah. Di dalam kitab itu juga disebut ubat-ubat dan doa-doa untuk menghadapi ta'un ini. Rujuklah kepada kitab asal tadi kerana risalah itu berguna dalam bab ni. Wa hal yajuzul qunut? Wa hal yajuzu lahul qunut? Dia bincang benda gini Bolehkah kita berqunut? Mana adakah ta'un ini dikira sebagai malapetaka yang boleh kita berqunut nazilah? Pengarang Al-Ashbah wan Nazair sebut ya, boleh. Kerana penyakit-penyakit gini kita dalam sembahyang boleh saja kita nak berqunut, minta Allah SWT
hilangkan. Dan pengarang majalis tadi mengatakan tak boleh berdoa. Sebab dia pegang itu, adakah perlu diisytiharkan? Perlu diisytiharkan? Dia kata menurut apa yang ada dalam kitab Al-Aujazul Masalik, ya boleh. Boleh. Kita panggil orang supaya sembahyang hajat dan sebagainya. Boleh. Di dalam Fatwa Rasyidiyah, iaitu karangan Maulana Rashid Ahmad Gangguhi, dia kata la yusannu walam yathbut, tidak disunatkan. Tidak disunatkan dan tidak sabit. Nabi memanggil orang, kumpulkan orang untuk berdoa beramai-ramai supaya Allah SWT hilangkan ini. Tak ada macam tu. Itu kata dia setakat yang ada di sini. Jadi tidak banyak. Syarah dia ni tidak banyak. Kemudian kalau kita nak bincang lagi, panjang lagi lah. Sekadar tu pun rasa cukup dah. Baiklah, kita pergi kepada hadis. Haddatsana Al-Qa'nabi. Siapa kata? Imam Abu Dawud lah. Makna sebelum haddatsana ni, bila kita kata qala haddatsana Al-Qa'nabi. Qala tu siapa? Ini Imam Abu Dawud. Kata Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Ibn Shihab dan seterusnya. Jadi kadang-kadang di dalam kitab-kitab hadis ni dia sebut nama nisbah. Nama nisbah. Nama nisbah. Bukan nama sebenar, bukan nama diri. Bukan nama diri seseorang itu. Ini biasa berlaku di dalam periwayatan hadis. Apabila seseorang pengarang itu meriwayatkan hadis, dia sebut sanad-sanad tu kadang-kadang dia gunakan nama nisbah. Jadi kita perlu tahu ini Al-Qa'nabi nama nisbah. Macam Syafi'i itu nama nisbah. Itu perlu tahu. Banyak lagi lah yang lain-lain. Kalau ada ya akhir dia tu bersabdu, itu tanda tanda isim tu isim mansub. Orang panggil mansub. Tanda nisbah. Nisbah tu makna kaitan lah. Kaitan dengan nama tu. Apa kaitannya? Misalnya Al-Kufi, orang Kufah. Mana kaitannya dengan Kufah. Al-Kufi, Al-Malizi. Ya tu bersabdu. Tu semua tu nama nisbah. Al-Kelantani, gitu. Sabdu, syaratnya sabdu akhir tu. Barulah dipanggil ya nisbah. Ada kalanya ya tu tidak bersabdu. Maka itu bukan nisbah, bukan ya nisbah tu, bukan isim mansub, bukan isim nisbah, nama nisbah. Tidak. Dia kena bersabdu. Kalau suatu nama tu, perkataan itu akhirnya ya tapi tidak bersabdu, itu orang panggil isim mangkus. Isim mangkus. Seperti Al-Qadhi. Al-Qadhi. Qadhi itu dia tidak bersabdu akhirnya. Al-Madhi. Al-Madhi. Itu tidak bersabdu. Itu semua isim mangkus namanya. Kalau kita belajar bahasa Arab, isim mangkus, isim maksur, ada kaedahnya yang tersendiri. Dalam keadaan ni begini, dalam keadaan ni begini. Begitulah saya sebut secara ringkas. Cumanya kita semua perlu kena tahu malam ni, terutamanya yang belum biasa lagi mengikuti kelas saya ni lah. Sebenarnya saya telah sebut banyak kali dah benda ni. Bahawa nama ni dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa. Orang panggil isim tu dia ada beberapa jenis. Beberapa macam. Kalau nama diri tu orang panggil alam. Alam. Itu nama diri. Misalnya Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad. Itu nama diri. Asy-Syafi'i itu nama nisbah tu. Seperti Al-Qa'nabi inilah. Nama nisbah bukan nama sebenar. Jadi kita perlu tahu nama
diri. Itu nama sungguh lah. Lepas tu nama nisbah, macam tadi. Al-Qa'nabi. Lepas tu dipanggil laqab. Nama gelaran. Itu nama juga. Isim juga. Lepas tu kunyah. Kunyah. Kunyah tu nama panggilan. Nama panggilan. Abu, Ibnu, apa semua tu, itu kunyah. Jadi itu mula-mula sekali kita kena tahu. Lepas tu kita kena tahu cara pengarang kitab hadis ni kadang-kadang dia sebut nama sebenar. Kadang-kadang dia sebut nama nisbah. Kadang-kadang dia sebut nama kunyah. Kadang-kadang dia sebut laqab. Jangan kita keliru. Kita kena, sebab itu orang-orang yang belajar hadis dia belajar juga tentang rijal hadis, perawi-perawi itu. Takut kita duduk ingat orang lain-lain, padahalnya orang sama. Misalnya haddatsana Sulaiman. Dalam kitab lain pula hadis yang sama, haddatsana Al-A'mash. Dalam kitab lain pula disebut lain pula. Misalnya. Ataupun hadis ini, cuba kita tengok ni. Yang di akhir. Ni kan. Tapi di sini, ni sebab saya bagi ni sanad Bukhari. Imam Bukhari ambil hadis ini daripada Abdullah bin Yusuf. Guru dia. Guru dia ni anak murid Imam Malik juga. Adapun Abu Daud dia tidak ambil melalui Abdullah bin Yusuf, tetapi dia ambil daripada Al-Qa'nabi. Qa'nabi itu ambil daripada Malik. Jadi dua-dua ni anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik. Baiklah. Al-Qa'nabi itu nama seperti kita sebut tadi, nama nisbah. Dia sebut nisbah. Al-Qa'nabi. Kita ada nota 90. Beliau ialah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Rupanya nama datuk yang kedua. Jadi nisbah kepada datuk itulah. Mana dikaitkan dia tu dengan datuk dia yang kedua. Abdullah bin Maslamah, bukan datuk yang pertama. Abdullah bin Maslamah. Maslamah tu ayah dia, bin Qa'nab. Jadi datuk yang pertama. Kadang-kadang dia ambil datuk yang kedua, datuk yang ketiga, boleh jadi. Boleh jadi. Jadi Al-Qa'nabi ni orang panggil nisbah kepada Qa'nab ni lah. Qa'nab, datuk dia ni. Jadi dipanggil Al-Qa'nabi. Sebab itu dalam budaya Arab ni, bila dia sebut nama tu dia ada sebut di akhir dia tu. Apa-apalah. Sebab nama nisbah macam ni. Nisbah kepada orang tertentu, nisbah kepada tempat tertentu, nisbah tu maksudnya kaitan lah. Nisbah kepada pekerjaan tertentu boleh jadi. Boleh jadi. Jadi macam yang ni dia nisbah kepada datuk dia. Al-Qa'nabi. Nama dia sebenarnya Abdullah bin Maslamah. Seorang perawi thiqah. Beliau meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, Laith bin Sa'ad, Makhramah bin Bukair, Ibnu Abi Dhib dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Semua ulama telah sepakat tentang kedudukannya yang tinggi dalam agama, khususnya di bidang periwayatan hadis. Daripada 6 pengarang kitab tawa hadis yang kita panggil Sunan Sittah tu, hanya Ibnu Majah sahaja tidak mengambil hadis beliau untuk kitab sunannya. Tak ada riwayat daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni, tak ada dalam Ibnu Majah. Tapi yang lain-lain tu, termasuklah Imam Bukhari, Imam Muslim, ada dia ni sebagai perawi mereka. Adapun Imam Bukhari secara langsung lah, Imam Abu Daud ni secara langsung. Al-Qa'nabi meninggal dunia pada tahun 221 Hijrah. Itu dengan serba ringkas tentang Al-Qa'nabi. Kalau hadirin dan hadirat pada malam ni nak tengok yang lebih detail lagi yang telah saya buat tentang Abdullah ni,
Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni, boleh tengok di sini ya. Boleh tengok di dalam kitab Sahih Bukhari yang telah dicetak tu. Ni cuba tengok di sini. Ni Imam Bukhari ambil terus daripada Abdullah bin Maslamah. Di sini dia kata Abdullah bin Maslamah. Imam Abu Daud tadi kata Al-Qa'nabi. Adakah orang yang lain? Mungkin kalau kita tidak. Sebab itu perlu dalam belajar hadis ni diperkenalkan perawi-perawi dia. Di sini dia Imam Bukhari sebut Abdullah bin Maslamah 255. Biodata Abdullah bin Maslamah. Ini lebih detail lah saya buat di sini. Boleh tengok di sinilah. Mana-mana yang telah ada buku ni boleh tengok sini. Dalam Bukhari yang telah dicetak tu pun ada. Dengan lebih lengkap lagi lah. Di sini ada. Dengan lebih lengkap lagi. Di sini disebutkan Imam Malik ni walaupun anak murid dia, dia sangat hormat kepada Abdullah bin Maslamah. Sehingga pernah Abdullah bin Maslamah datang, dia terus menyahutnya dengan berkata, Imam Malik ni pernah apabila terdengar ada orang memberitahu tentang kedatangan Abdullah bin Maslamah, beliau terus menyahutnya dengan berkata, "Qumu bina ila khairi ahli al-ard." Ayuh kita sama-sama bangun untuk menyambut orang yang paling baik di dunia ini. Dia kata sampai begitu. Imam Malik kata. Dan dia ni salah seorang pengarang Muwatta Imam Malik. Dia berdasarkan riwayat dia sendiri. Muwatta Imam Malik berdasarkan riwayat Al-Qa'nabi. Itu perlu tahu. Seorang yang sangat istimewa. Muwatta Imam Malik ni ada beberapa belas riwayat orang ni. Jadi salah satu riwayat yang masyhurnya riwayat Al-Qa'nabi. Setengah-setengah ulama kalau dalam bab Muwatta ni mereka tidak mengutamakan riwayat orang lain daripada Muwatta dia. Cuba tengok di sini. Ali ibn al-Madini dan Yahya bin Ma'in lebih mengutamakan Muwatta Al-Qa'nabi berbanding Muwatta yang lain. Jadi kitab Muwatta ni jangan kita ingat satu kitab saja. Yang Imam Malik tu pun banyak riwayat dia, banyak nuskhah dia. Lepas tu kitab-kitab lain pun ada lagi nama Muwatta ni. Dia macam Arba'in lah. Orang duduk ingat hadis Arba'in tu hadis Imam Nawawi tu saja. Tidak. Dia nama jenis kitab tu Arba'in tu. Jadi kitab-kitab yang mengumpulkan 40 hadis tentang apa-apa lah. Itu Arba'in lah. Kitab Jami', kitab Sunan. Ni Muwatta ni pun jenis kitab dia pun. Walaupun ada makna dia tersendirilah. Tapi dalam banyak-banyak Muwatta ni yang dipilih oleh dua tokoh besar itu Muwatta Al-Qa'nabi. Muwatta yang popular sekarang ni tersebar di serata dunia ni pada umumnya itu Muwatta Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Kena tahu tu anak murid dia orang Andalusia, sekarang ni Sepanyol. Berdasarkan riwayat anak dia, anak Yahya tu. Ubaidullah nama dia. Ubaidullah bin Yahya. Yahya bin Yahya Al-Masmudi Al-Andalusi. Itu riwayat yang masyhur. Yang tersebar rata sekarang ni. Sedangkan Muwatta riwayat Imam Muhammad, anak murid Imam Abu Hanifah, juga anak murid Imam Malik. Itu suku pula, ada lain pula. Kurang jauh banding dengan Muwatta Yahya tu dari segi kandungannya. Dan tak sama isi dia, tak sama. Kalau kita tengok syarah Syah Waliullah terhadap Muwatta Imam Malik, dia bukan berdasarkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Sebab tu kita tengok lain. Ada dulu kemudian berbeza-beza lah. Kitab Syah Waliullah dia ada syarah. Muwatta itu dua syarah dia. Satunya Al-Musawwah, itu syarah dalam bahasa Arab. Yang kedua Al-Musaffa, itu syarah dalam bahasa Farsi. Jadi syarah dia tu bukan berdasarkan Muwatta Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Itu kena tahu ya. Baik. Tengok situlah. Seterusnya
Al-Qa'nabi dia sebut sini. Padahal nama dia Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Kadang-kadang sebut nama, kadang-kadang sebut nama nisbah orang panggil, atau isim mansub. Bukan isim mansub dengan sad tak, tapi dengan sin. Nisbah kepada apa-apalah yang macam ni, nisbah kepada datuk dia. Nisbah kepada datuknya. Kenapa dia pakai begitu? Nisbah-nisbah tu perlu kita tahu. Ini sudah jadi tradisi Arab, budaya Arab. Dan tidak semesti kita pilih cara macam ni. Tak mesti. Ini termasuk dalam budaya. Dalam budaya. Jadi kita orang Melayu tak ada macam ni. Nabi ada Al-Hashimi. Itu orang Arab lah. Kalau orang Arab bukan Nabi sajalah. Orang kafir pun guna juga. Guna juga. Jadi kita tidak kata ini cara begini sunnah khusus dengan Nabi. Nabi ajar umat Islam supaya guna begini, tidak. Ini termasuk dalam budaya. Banyak lagi perkara yang masuk dalam budaya, kita kena tahu. Itu tak termasuk dalam bab agama. Tak termasuk dalam bab agama. Ada kelebihan kalau kita ikut cara begitu? Tak ada. Mungkin adalah dari sudut-sudut tertentu tu nampak kaitan tu. Keturunan mana mungkin nampak, ataupun keturunan daripada orang yang apa pekerjaannya kita boleh tahu. Tetapi itu bukan sesuatu yang menyebabkan jadi istimewa lah. Kadang-kadang dia guna begitu, dia guna nama tu. Apa sebab? Antara sebabnya ialah mengenang jasa. Misalnya Datuk sekarang ni, Datuk ni Qa'nab itu. Dia tu banyak jasa. Dalam keluarga dia tu boleh dikatakan kita kata tempat mula berubah lah cara hidup keluarga tu. Misalnya dulu keluarga petani, keluarga peladang. Daripada situ keluarga dia berubah. Jadi keluarga ilmu pula. Contohnya. Jadi anak cucu kemudian dia berasa lebihlah ilmu tu, dia nak kaitkan dengan orang yang mula-mula membawa aliran ilmu tu dalam keluarga dia. Jadi dia kaitkan dengan nama tu. Dia kaitkanlah dengan nama tu. Jadi semuanya disebut begitu. Orang panggil nama keluarga. Lepas tu anak cucu yang lain-lain pun Al-Qa'nabi semua. Ataupun Asy-Syafi'i semua. Misalnya. Begitu. Begitu caranya. Jadi kadang-kadang di sebelah luar lah. Di sebelah barat, di sebelah Arab, tempat saya duduk di India, di Pakistan tu, dia lebih masyhur dengan nama keturunan. Misalnya Khan, dia panggil Khan, bukan panggil nama. Yang sebenar nama diri itu tidak. Tak kena. Kena nama keturunan. Nama keluarga dia panggil. Macam budaya Cina pun begitu juga. Dia guna begitu. Dari satu segi, kalau kita nak menimbulkan kemuskilan lah, kenapa dikaitkan dengan satu orang tu? Lebih sangat ke dia? Ada yang lain-lain, mungkin anak cucu tu pula ada yang lebih lagi daripada itu, kenapa tidak kaitkan dengan nama dia? Sesoalnya segala kelebihan tu duduk pada satu orang. Padahal keturunan Khan tu, misalnya Genghis Khan tu lah, Kublai Khan itu. Itu asalnya. Itu penakluk tu pergi bunuh orang seramai mana. Tetapi tentu sekali tidak dikaitkan dengan pengganas ataupun dengan orang yang pergi hancurkan negeri orang. Dikaitkan dengan keluarga apa ni yang orang panggil Mughal. Keluarga Mughal. Jadi pokok tu akhirnya masuk Islam. Bila masuk Islam tu, mereka ni pejuang Islam pula. Saya pakai Islam pula. Itulah kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal tu, itulah Khan tu. Antara yang Khan. Cumanya kalau kita nak menimbulkan kemuskilan, sebab itulah kita kata, kenapa nama tu saja? Adakah yang lain daripada keluarga tu tak ada kelebihan? Mungkin ada lebih lagi daripada tu. Tapi tenggelam. Apa makna ni semua? Duk timbul tu seorang saja. Jadi semua dikaitkan dengan dia. Macamlah dia tu sempurna sangat. Macam dia tu tak ada kesalahan, tak ada kekurangan.
Itu masalahnya timbul. Sedangkan apa ni, nama ayah tu dilupakan, tak sebut pun nama ayah. Sedangkan ayah kita adalah yang paling dekat, kita kata. Macam kita kan, sebut nama ayah, sebut nama diri. Lepas tu kalau perempuan pula, dia kahwin dengan keluarga lain, tidak hilang nama keluarga dia, nama ayah dia tu. Kita ni tu binti ayah dia lah. Itu kebaikan yang lebih baik dari sudut itu. Ni hilang identiti. Jadi masuk dalam keluarga lain, kaitkan diri tu dengan keluarga tu. Terutamanya kalau orang perempuan lah. Ini budaya beberapa bangsa sebenarnya. Mungkin dari setengah-setengah sudut kita akan nampak baik, tapi bagi saya tidak semua sudut lah baik. Dari sudut lupa ayah sendiri, tak sebut dah nama ayah, tak sebut dah nama sendiri, itu saya rasa tak perlu macam tu. Bukan lebih pun kalau macam tu. Dan boleh mengelirukan. Kalau kata Khan mana? Khan Sahab, Tuan Khan ataupun Encik Khan. Encik Khan mana? Tak jelas. Tapi itu termasuk dalam budaya. Perlu kita tahu. Ini budaya ke agama? Baik. Meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Malik itu maksudnya Imam Malik lah. Daripada Ibn Shihab. Az-Zuhri kadang-kadang. Muhammad bin Muslim kadang-kadang disebut orang sama. Ini disebut kunyah. Nama kunyah Ibn Shihab. Tidak disebut nama sebenar. Padahal nama sebenar Muhammad bin Muslim. Kadang-kadang disebut Az-Zuhri. Itu nama nisbah pula. Nama nisbahnya ialah Az-Zuhri. Itu nisbah kepada orang tertentu ataupun kabilah puak tertentu lah. Daripada Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab. Ini Zaid bin Al-Khattab ni adik-beradik Sayyidina Umar lah. Adik-beradik Sayyidina Umar. Jadi ini anak cucu dia. Cucu dia ambil daripada anak dia ambil daripada dia, Zaid. Zaid bin Al-Khattab. Baik, siapa dia ni? 91. Al-Khattab Al-Adawi Al-Madani. Kunyahnya ialah Abu Umar. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itulah maksudnya. Pernah melantiknya sebagai gubernur di Kufah. Ada ulama berpendapat beliau terbilang sebagai penduduk Al-Jazirah. Al-Ajli, An-Nasai, Ibn Hibban dan Ibn Khirash berpendapat Abdul Hamid thiqah. Abu Bakar bin Abi Daud pula berpendapat beliau thiqah, ma'mun, aman. Seorang perawi yang riwayat dia kita boleh percaya aman lah daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekeliruan, boleh menyebabkan dhaif. Hadis itu dihukum dhaif. Beliau juga merupakan salah seorang perawi ke-66 kitab utama hadis. Dia ni Abdul Hamid bin Abdul Rahman. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Bukhari tadi pun bahagian atas tu samalah. Cuma bahagian mula-mula dia berbezanya. Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Yusuf. Imam Abu Daud ambil daripada Qa'nabi. Bahagian atas dia sama saja sanadnya. Maknanya kira-kiranya hadis yang sama lah. Hadis yang sama. Al-Madani. Abu Yahya adalah kunyahnya. Ini siapa? Daripada ni Abdul Hamid ni ambil daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal. Macam mana ni kita kata Abdullah bin Abdullah ni? Nama serupa anak dengan ayah. Ada juga. Biasalah. Kalau kita baca dalam sanad-sanad ataupun dalam nasab, silsilah keturunan orang-orang Arab ataupun orang yang terpengaruh dengan budaya Arab tu, memang biasalah macam ni. Tidak pelik. Nama anak macam tu. Sebab apa begitu? Kira-kiranya dia berkenal sangatlah dengan nama tu, kira-kiranya. Dia berkenal sangatlah. Sebab ada orang nama 7 keturunan nama Muhammad. Ada. Dan dia berkenal. Orang lain tak berkenal lah. Orang lain berkenal juga.
Cuma dia tidak buat begitu, dia tidak nyatakan begitu. Jadi cara nyata orang itu berbeza-beza. Setengah orang, kalau dia sayang, dia kata saya sayang kepada awak berulang-ulang kali. Acap kata begitu. Setengah-setengah orang dia tak kata. Tapi bukan bermakna dia tidak sayang. Gitu. Itu masing-masing. Al-Madani, Abu Yahya adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan, ni saya nak orang lain baca lah, saya saja baca ni. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Saya Zufairi. Zufairi ya. Zufairi daripada mana dah? Dari Ipoh. Dari Ipoh. Silakan. Baca sini. Nota 92 ya. Abu Yahya adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf bin Abbas, Abdullah bin Hibban dan Abdul bin Shaddad, Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Asim bin Ubaidillah dan Az-Zuhri. Ula adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. An-Nasa'i, Al-Ijli dan Ibnu Sa'ad mengatakan beliau thiqah. Ibnu Hibban juga menyenaraikan namanya di dalam kitabnya As-Siqat. Abdullah bin Abdillah bin Al-Haris adalah perawi yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam At-Taqrib berkata beliau thiqah dari tabaqat ketiga. Hadis-hadisnya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Abdullah bin Abdillah bin Al-Harith meninggal dunia di Al-Abwa pada tahun ke-99 Hijrah ketika dalam perjalanannya bersama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sekejap. Ada beberapa perkara saya rasa mungkin ada gunanya kalau saya sebutkan di sini. Antaranya cuba kita perhati poin ni. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib, beliau thiqah dari tabaqah ketiga. Beliau thiqah dari tabaqah ketiga. Dulu seingat saya pihak penganjur dah bagi dah yang ni tapi takut takut terlupa ataupun yang baru masuk tu tak tahu kan. Kalau boleh minta lah dengan pihak penganjur tu, saya nak tunjuk di sini. Okey. Ni tabaqat perawi-perawi menurut Hafiz Ibn Hajar. Ni klasifikasi tabaqat para perawi menurut ulama rijal hadis. Versi Hafiz Ibn Hajar. Jadi bila dia kata dari tabaqah ketiga tu, kita faham. Tabaqah pertama ni siapa maksudnya? Nampak ke tidak ni? Nampak. Dengar ke tidak ni? Yang saya tunjuk nampak ke tidak? Nampak, dengar. Okey. Dah dapat kau semua ni? Kau tak dapat? Ada yang tak dapat? Dah dapat lama Maulana. Tak apalah yang dapat, yang tak dapat. Tak dapat. Yang tak dapat tu ambil lah dalam ada mungkin Facebook ke apa ataupun ni WhatsApp. Tuan Zaim. Minta. Ada di situ ada rasanya. Boleh tengok di sini. Jadi apa yang dimaksudkan kata ulama dia ni perawi thiqah dari tabaqah ketiga. Misalnya. Tabaqah ketiga ni maksudnya. Jadi cuba tengok sini. Tabaqah pertama, mereka terdiri daripada para sahabat Nabi SAW. Golongan ini dikecualikan daripada tindakan jarh dan ta'dil. Jarh dan ta'dil dalam ilmu rijal tu tak nak melibat mereka ni. Tabaqah yang pertama ni. Kita tak perlu tanya dia ni orang macam mana, tak perlu. Kalau tahu dah sahabat, selesai masalah. Tak tahu nama dia pun tak jadi masalah. Hadis itu tak akan jadi dhaif dengan sebab itu. Itu tabaqah yang pertama. Maknanya yang paling dekat dengan Nabi lah. Tabaqah kedua, mereka terdiri dari kalangan tabi'in. Dari sini bermula tindakan jarh dan ta'dil. Termasuk dalam tabaqah kedua ini para tabi'in besar. Tabi'in besar itu maksudnya tabi'in yang sempat dengan sahabat besar. Gitu. Seperti Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Az-Zubair dan lain-lain. Ini termasuk dalam tabaqah yang kedua. Bila kata tabaqah yang kedua ni kena ingatlah. Ini yang dimaksudkan. Tabaqah ketiga, mereka terdiri daripada golongan tabi'in di peringkat tengah. Seperti Tawus,
mana peringkat tengah lah, bukan peringkat besar, tabi'i besar orang kata, tabi'i peringkat awal yang sempat dengan sahabat-sahabat besar Nabi. Ni sahabat-sahabat sederhana yang kemudian lagi. Tabaqah keempat, ni mereka terdiri daripada golongan tabi'in yang semua riwayatnya diambil daripada kalangan tabi'in besar seperti Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Abi Layla dan lain-lain. Jadi seterusnya tu tengoklah sampai ada di sini kita ada 12 tabaqah di sini. Jadi tengok sini, ambil nota ni lah untuk semak balik. Jadi bila bertemu dengan yang saya sebut begini, tabaqah ketiga, tabaqah keempat, maksudnya itulah. Jadi bila Hafiz Ibn Hajar guna dalam takrib, kita kena pakai versi dia lah. Sebab setengah-setengah orang tu dalam penilaiannya mungkin tidak sama. Yang ni kata tabaqah ketiga, yang tu kata tabaqah yang keempat, mungkin beza lah sedikit sebanyak tu. Tapi kita kena semak lah pula kalau nak betul-betul mahir dalam rijal ini, yang lebih tepatnya yang mana, kena semak pula. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, ni cuba kita tengok di sini. An-Nasa'i, Al-Ijli dan Ibnu Sa'ad mengatakan beliau thiqah. Ibnu Hibban juga menyenaraikan namanya di dalam As-Thiqatnya. Sebut secara berasingan tu, ada makna tu. Padahal kita boleh kata, tak boleh kata kau begini. Sebab peringkat tu lebih kurang peringkat yang sama mereka ni. Daripada generasi yang lebih kurang lah. An-Nasa'i, Al-Ijli, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban. Tak boleh kalau kita kata dia mengatakan dia ni, perawi ni thiqah. Tak boleh kata begitu. Kenapa dia buat secara berasingan begitu? Jawabnya, tidak semestinya ada nama di dalam kitab As-Thiqat itu memang dia thiqah. Dan diakui oleh semua orang thiqah. Boleh jadi yang ada di dalam kitab Ibnu Hibban itu thiqah, tetapi di sisi orang lain tidak thiqah. Begitu. Sebab Ibnu Hibban ini dia longgar sedikit dalam masalah menthiqahkan perawi itu. Sebab itu disebut secara berasingan, bukan saja-saja sebut gitu tu. Bukan saja-saja. Kemudian di sini disebut dia ni meninggal dunia di Abwa pada tahun ke-99 Hijrah ketika dalam perjalanannya bersama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman tu tak mati, dia mati kerana panas sangat. Panas sangat pada masa tu. Panas terik. Jadi kerana kena stroke haba lah kita kata. Mati. Kerana itu. Ini tersebut di dalam kitab ni, tapi saya tidak ambil lah. Tak ambil semua. Misalnya di sini disebut. Dia ada sebut. Mata bil abwa. Tak ada. Mata bil abwa ma'a Sulaiman bin Abdul Malik. Ini mengelirukan. Mati di Abwa bersama Sulaiman bin Abdul Malik. Bukan. Sulaiman bin Abdul Malik tak mati. Dia yang matinya. Bagi kita tengok kitab lain. Di mana saya tengok tadi? Ni. Di sini ada. Di dalam kitab Syarah Abu Daud oleh Ibnu Ruslan. Wathaqahu an-Nasa'i wa qatalathu as-samum bil abwa. Dia ni mati terbunuh kerana kena angin panas. Panas lah, cuaca panas sangat di Abwa. Wa huwa ma'a Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika itu dia bersama dalam perjalanan dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Bukan Sulaiman tu mati. Tadi tu dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud itu boleh mengelirukan kalau tengok di situ. Macam dia mati bersama, tidak. Dia tidak mati bersama. Di sini yang lebih tepat ni. Ini yang lebih tepat. Ni kalau kita sebut Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Taqrib. Di dalam At-Taqrib. Maksudnya Taqribut Tahdzib. Begitulah dalam kitab-kitab, syarah-syarah, dia sebut rengkah-rengkah begitu. Jadi kita kena tahulah nama sebenarnya. At-Taqrib.
Jadi alif lam tu orang kata alif lam iwad. Alif lam iwad. Asal dia taqribut tahdzib. Jadi kerana buang at-tahdzib itu ada alif lam at-taqrib. Kerana itulah ganti yang dibuang. Asalnya tak ada. Kalau ada yang tu disebut bersama, tak ada lah at-taqribut tahdzib, jadi salah pula. Taqribut tahdzib saja itu yang betulnya. Ni orang panggil apa ni? Alif lam iwad. Ni saya tulislah sikit. Asalnya nama kitab Taqribut Tahdzib. Taqrib at-tahdzib. Taqribut Tahdzib. Kemudian jadi takrib. At-taqrib. At-taqrib. Selalu dalam kitab-kitab kita akan bertemu. Saya pun guna begitu juga. Jadi harap-harap fahamlah. Tak ada nama kitab dia at-taqrib gini, tak ada. Jadi alif lam di awal at-taqrib ni, yang ni alif lam ni. Ni alif lam. Nampak ke tidak tu? Nampak. Itu orang panggil alif lam iwad. Alif lam ganti. Tanda ganti. Ganti apa? Ganti mudhaf ilaihnya yang mahdzuf. Ni at-tahdzib ni tak ada sebut. Sebab tak mahu sebut, nak ringkas. Padahal asalnya takrib ni tak ada alif lam. Kalau kita sebut bersama, tak adalah alif lam pada at-takrib tu. Tapi bila kita buang at-tahdzib, disebut at-takrib. Isyarat kepada ada sesuatu yang dibuang daripada nama ni. Kenapa dibuang? Untuk ringkas lah. Tapi ada tanda dia. Tanda bahawa ada sesuatu yang dibuang. Itu maksudnya. Itu cara kita nak faham kitab lah. Oleh kerana saya pun guna begitu, nanti keliru pula. At-taqrib ni apa nama? Kitab Hafiz Ibn Hajar ni nama At-taqrib. Taqribut tahdzib pun kita tak tahu. At-taqrib dia sebut. Padahal kita sama lah. Kita tak tahu, kita jadi tak yakin, kita jadi tak pasti, ragu-ragu, adakah ini kitab lain atau kitab yang sama? Tak pasti, padahal kitab yang sama. Kaedahnya macam tadilah, kaedahnya begitu. Baik, daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kata Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar ia melanda sesuatu negeri, ini saya ambil terjemahan mafhum. Apabila kamu mendengarnya, itu asalnya. Apabila kamu mendengarnya, mendengar ia melanda sesuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Jangan masuk negeri itu. Negeri atau tempat, kawasan. 93. Baik. Ni saya nak minta sesiapa baca pula lah. Saya baca mana? Silakan. Yang dimaksudkan dengan ia di sini ialah ta'un. Itulah yang disebut oleh perawi di akhir hadis. Perkara ini tersebut dengan jelas di dalam riwayat Usamah berikut. Sekejap Izzuddin. Sekejap, cuba tengok ni. Ia tak jelas dalam hadis ni. Padahal di akhir dia ada sebut. Maksudnya ialah at-ta'un, yakni at-ta'un. Jadi maksudnya ataupun ia tu maksudnya ialah ta'un. Jadi perawi sendiri sebut ia ataupun nya yang tersebut dalam hadis tu adalah ta'un. Sebab takut begini kalau kita perhatikan. Cuba perhati yang teks Arab dia tu. Sebab hadis ni hadis ringkas. Bila hadis ringkas dia berlakulah benda macam ni. Cuba tengok. Idza sami'tum bihi bi ardin. Apabila kamu dengar tentangnya di sesuatu tempat lah, suatu bumi. Apabila kamu dengar tentangnya, nya ni apa? Tak ada sebut apa-apa sebelum ni. Sepatutnya
dia kena ada dah sebut apa ni ta'un ke apa ke. Tapi kita nampak dhamir ni tak ada tempat kembalinya. Mana boleh macam tu? Fala tuqdimu alaih. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu pergi kepada nya pula. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila ia berlaku di sesuatu negeri. Ia berlaku. Ia tu apa? Apa? Kalau kita perhati tak ada. Wa antum biha, kamu berada di negeri itu. Fala takhruju firaran minhu, jangan kamu keluar, yakni lari. Jangan kamu keluar kerana nak lari daripadanya. Daripadanya. Nya tu apa? Maksudnya ta'un. Jadi semua nya atau ia apa semua ni semua berkait dengan ta'un. Jadi inilah kita kena faham. Apabila sesuatu hadis itu diringkaskan, maka dia akan berlaku benda-benda begini. Kadang-kadang kita kalau tak tahu cerita tak boleh nak kembalikan. Ganti nama tu kepada nama mana apa-apa yang disebut. Dhamir tu kepada marji' dia, orang kata. Tak tahu nak mana marji' dia, tak tahu. Jadi apabila berlaku begini, kita kena tengok hadisnya yang lengkap. Itulah hadis yang lengkap ni. Cuba tengok di sini. Dia ada sebut. Cuba tengok di sini. Ada sebut. Cuba baca Izzuddin. An Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi annahu sami'ahu yas'alu Usamah bin Zaid. Maza sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'un. Faqala Usamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'unu rijzun aw azabun arsila ala bani Israil. Ursila. At-ta'unu rijzun aw azabun ursila ala bani Israil aw ala man kana qablakum. Fa iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Teruskan. Bermaksud Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya Usamah, apakah yang engkau telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un? Jawab Usamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'un itu adalah satu bentuk azab yang Allah lepaskan kepada Bani Israel atau kepada umat sebelummu. Apabila kamu mendengar ia melanda sesuatu negeri, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan apabila ia melanda negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar kerana hendak lari daripadanya. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok hadis ni nampaklah nya tu atau ia tu, apabila ia melanda, ia tu apa? Ta'un lah. Sebab ada sebut ta'un sebelum tu. Jadi hadis tadi tak ada sebut bukan bermakna tak ada sebut sebenarnya. Ini hadis lain. Ada riwayat Usamah. Hadis riwayat Ibnu Abbas daripada Abdul Rahman bin Auf yang kita kemukakan di akhir bab ni. Dan itu pun sebut. Jadi jelaslah. Dengan sebab itu kalau keliru kerana hadis itu mukhtasar, hadis itu hadis yang diringkaskan, maka kita kena merujuk kepada yang lebih lengkap, baru kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan ia atau nya dan sebagainya itu. Apabila kamu mendengar ia melanda sesuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Baca lagi, Izzuddin. Larangan Nabi SAW daripada memasuki negeri atau kawasan yang dilanda wabak ta'un itu bukanlah kerana menganggapnya sial atau baginda pesimistik terhadapnya. Tetapi kerana tindakan itu bererti mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Orang yang tidak memasukinya sama seperti orang yang tidak memasuki sebuah rumah yang sedang terbakar dengan amat dahsyat. Dia pula tidak dapat berbuat apa-apa untuk memadamkannya, maka dia mengelak daripada memasukinya kerana takut dirinya ditimpa bencana. Zahir larangan Nabi SAW ini memberi erti haram, dan itulah pendapat jumhur ulama.
Sesetengah ulama pula berpendapat larangan itu hanya memberi erti makruh tanzihi sahaja. Orang yang kuat iman dan tawakalnya boleh, harus sahaja memasukinya. Mereka berpegang dengan keluhan penyesalan Umar kerana pulang dari Sarg. Sarg, nama tempat. Sarg itu nama tempat. Jadi ada dalam masalah ni ada dua pendapat. Ada yang kata jangan kamu pergi tu, jangan kamu masuk, jangan tu larangan memberi makna haram. Ada pula yang kata tidak memberi makna haram. Sebab apa? Sebab ini cerita ni yang panjang, dia hadis yang panjang tu berkait dengan Sayyidina Umar. Ada riwayat yang menunjukkan Sayyidina Umar macam kesal. Dia mengeluh kerana dia tidak pergi terus meneruskan rancangan asal dia nak pergi ke tanah Syam pada ketika itu. Kerana ada orang cerita di sana sudah dilanda wabak atau jadi akhirnya dia balik. Jadi dalam perjalanan balik, bila balik tu dia mengeluh, dia macam kesal lah. Jadi kata dia kalau haram, kenapa Sayyidina Umar kesal begitu? Orang tidak mengesali atau menyesali sesuatu yang haram dia buat. Menyesali ni kerana ada juga sudut baik dia paling tidak. Jadi apa maknanya? Itu kata mereka lah. Orang yang tak setuju dia bahas pula, gitulah. Teruskan. Teruskan di sini. Asar ini dikemukakan. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang elok telah mengemukakan satu asar riwayat Urwah bin Huwaim daripada Al-Qasim bin Muhammad daripada Ibnu Umar. Katanya, aku datang kepada Umar bila dia pulang. Aku dapati dia sedang qailulah, yakni tidur pada waktu siang. Aku menunggunya di bawah teduhan kemah. Tiba-tiba aku terdengar keluhannya begini. Ya Allah, ampunilah aku kerana kepulanganku dari Sarg. Asar ini dikemukakan juga oleh Ishaq bin Rahawai di dalam musnadnya. Al-Qurtubi membantah pendapat ini. Bagi beliau, ia tidak sahih. Bagaimana boleh Umar menyesal atas perbuatannya mengikut perintah Nabi SAW dan bagaimana pula beliau beristighfar kerananya? Sekejap Izzuddin. Ini Qurtubi ni dia di sini dia pakai usul dirayah, orang panggil. Usul dirayah. Buku yang saya tulis tu kan usul dirayah ni. Benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang ulama tu hadis tu sahih. Tadi disebut jayyid. Hadis itu jayyid. Kalau kurang sikit daripada taraf sahih, tapi dia tidaklah dhaif. Dia di atas lagi daripada Hasan mengikut setengah ulama kalau kata jayyid itu. Qurtubi kata tidak sahih. Tidak sahih. Bagaimana? Sebab apa? Tidak sahih. Bukan dia tengok dari sudut sanad. Dia tengok dari kandungan. Kadang-kadang penilaian sesuatu hadis tu sahih atau tidak sahih dilihat dari sudut matannya, isinya, kandungan hadis tu. Itu dia kata, bagaimana boleh Umar menyesal atas perbuatannya mengikut perintah Nabi? Kan Nabi yang kata, jangan masuk. Bila Abdurrahman bin Auf baca hadis tu, Sayyidina Umar puas hati, dia pun balik, tak pergi. Jadi, Abdurrahman bin Auf tu cerita yang didengar daripada Nabi. Perintah Nabi tu, jangan masuk tu. Larangan Nabi tu. Jadi apa makna dia menyesal atas perbuatannya kerana mengikut perintah Nabi? Tak pernah sabar, tak masuk akal. Dan bagaimana pula beliau beristighfar kerananya? Macam salah. Salah kau kalau mengikut Nabi? Kenapa beristighfar? Jadi Al-Qurtubi mantap. Ini boleh dilihat di dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud. Dalam itu ada sebut. Teruskan Izzuddin. Pihak yang mengharuskan pula membantah pendapat Al-Qurtubi itu dengan berkata, sanad asar itu kuat. Hadis-hadis atau asar-asar yang kuat itu tidaklah patut ditolak sembarangan sahaja dengan alasan-alasan seperti itu. Lebih-lebih lagi apabila nas-nas yang kelihatan bertentangan itu boleh dijamak. Hadis larangan dipakai dengan erti larangan tanzihi.
Sementara memasuki negeri atau kawasan yang dilanda ta'un pula hanya harus dibolehkan kepada orang-orang yang kuat iman dan tawakalnya atau mempunyai persiapan dan perlindungan yang cukup. Kalau kita kata haram, jadi tak boleh masuk langsung lah. Jadi takkan tak ada yang kecuali. Doktor macam mana doktor? Tak boleh masuk juga kah? Susah kalau macam tu. Orang-orang yang ada keperluan lah. Kalau dia masuk tu, kita kata dengan persiapan yang cukup, persediaan yang cukup, apa salahnya? Masuk untuk membantu tu. Kalau kita kata melarang tu melibatkan semua orang secara mutlak, maknanya apa tujuan pun tak boleh masuk. Sedangkan tidak begitu. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat pun ada sahabat yang masuk, ada yang keluar. Jadi makna larangan daripada masuk dan keluar itu bergantung kepada keadaan sebenarnya. Bergantung kepada keadaan. Dan sebab itulah para ulama tadi dia tak setuju dengan pendapat Al-Qurtubi. Dia kata kalau kita letak itu maksud larangan itu memberi makna makruh saja. Makruh. Apabila dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, dia tak ada macam kita tengok setahun, 2 tahun lepas lah, macam mana doktor tu nak pergi, nak mendekati orang-orang yang kena COVID tu dengan pakaian dia yang macam tu. Bukan semua penyakit perlu pakai begitu. Bukan semua wabak perlu pakai macam tu. Dia adalah orang-orang yang belajar cara dia tahu cara. Jadi orang-orang tu boleh kalau masuk. Walaupun dia, kalau kita kata orang Islam ni beriman, bertawakal tinggi, kuat tawakalnya. Itu kepada orang Islam. Kalau orang kafir, dia tak ada percaya semua tu. Tapi janganlah mendedahkan diri dia pun kepada bahaya tu sampai mati. Kalau dia tu seorang doktor bukan Islam, dia pergi dengan cara dia tak ada tawakal pun, tak ada iman pun, boleh saja. Boleh. Itu kalau kita pelonggar sikit, jangan kita ketatkan sangat. Seperti Al-Qurtubi kata tu. Teruskan. Tidak mendatangi tempat wabak pula hanya merupakan rukhsah semata-mata. Kerana itulah Sayyidina Umar menyesali langkahnya mengambil jalan rukhsah itu. Antara dalil yang dapat dijadikan sokongan dalam perkara ini ialah hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibnu Huzaimah daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya bahawa Az-Zubair bin Al-Awwam pernah keluar berperang ke arah Mesir. Para penguasa di Mesir mengutus surat kepadanya menyatakan ta'un sedang melanda di sana. Maka Az-Zubair berkata, memang pun kita telah keluar untuk menghadapi tikaman dan tetakan at-ta'nu wat-ta'un. Jadi sini at-ta'n itu makna tikaman, tetakan. Ta'un itu kalau kita pakai dengan makna istilahi, makna penyakit ta'un tu, wabak tu. Tapi dia boleh dua tu, boleh ada dua mata, serampai dua mata di situ. Boleh dengan makna tikaman dan tetakan. Maksudnya memang kita kena keluar nak perang kan ni. Begitu. Tapi kebetulan ta'un tu ta'un, fa'ul. Ini mubalaghah tu. Untuk menunjukkan mubalaghah. Kita memang pun nak keluar perang tu untuk bersedia dah lah untuk ditikam, untuk ditetak. Tetapi adakah yang dia maksudkan di sini ta'un sungguh sebagaimana yang ceritakan oleh penguasa Mesir tu untuk surat tu, maksud mereka ialah ta'un, bukan perangan, bukan peperangan, tetakan atau tikaman, bukan. Tetapi dia kata begini, maknanya bagi dia tak kisahlah ikutlah ta'un kau, tetakan kau, tikaman kau, tak kisah. Inilah maksudnya orang yang tinggi, kuat iman dia, tawakal dia tinggi. Maknanya kalau dia mati kena tikam tak ada masalah. Begitu juga kalau ta'un pun. Kalau Allah SWT nak kena, bagi kena, tak bagi kena, tak kena. Gitu. Dia duduk situ. Beliau teruskan. Beliau tetap memasukinya dan akhirnya beliau terkena retakan di dahi. Bagaimanapun terselamat daripada ta'un. Tak mati pun. Dia tak mati pun kerana tetakan itu pun. Maknanya begitulah juga nasib kita dengan ta'un ini. Seperti perang jugalah. Ada kalanya mati, ada kalanya tidak. Kalau Tuhan nak pelihara kita,
tak berlaku pun. Begitu. Teruskan. Mungkin juga penyesalan Umar itu kerana sebab-sebab yang lain. Beliau mungkin menyesal kerana terus pulang tanpa menunggu terlebih dahulu beberapa ketika di kawasan yang berdekatan dengan kawasan yang dilanda wabak ta'un. Sedangkan keluarnya ke sana adalah kerana sesuatu urusan umat yang penting. Mungkin juga beliau menyesal kerana telah menyusahkan pasukan tentera yang mengiringinya. Kerana hadis Nabi itu tidaklah menyuruh pulang, ia hanya melarang daripada meneruskan perjalanan pergi ke tempat wabak sahaja. Pendek kata, beliau bukanlah menyesal kerana tidak meneruskan perjalanan ke negeri yang dilanda wabak ta'un, tetapi kerana sebab-sebab yang lain. Mungkin juga tadi orang kata dia menyesal kerana balik. Boleh jadi dia mengeluh tu kerana sebab lain. Ibnu Umar tanya ke dia, ayah mengeluh ni sebenarnya kenapa? Tak ada sebut. Jadi sebab itu kita boleh buat andaian, boleh jadi dia menyesal dengan sebab lain. Gitu. Menyesal dengan sebab lain. Bukan kerana balik tak jadi masalah. Sebab Nabi pun kata jangan masuk. Jadi jangan masuk, nak duduk apa situ. Boleh jadi dia menyesal sebab berdasarkan setengah-setengah riwayat tak lama selepas itu memang hilang pun wabak itu. Jadi maknanya wabak itu tidak lama kalaulah dia tunggu setelah bersusah payah angkut tentera apa semua mengiringi dia pergi itu, tidaklah kata penat saja dan nak sampai dekat dah patah balik. Kalaulah dia tunggu di situ, boleh jadi kerana itu dia mengeluh tu. Dan macam-macam lagi kemungkinan yang lain. Bukan kerana semata-mata dia balik tu ada alasan. Sebab Nabi suruh jangan masuk. Dan jangan masuk, nak duduk buat apa? Baliklah. Seterusnya, apabila kamu mendengar dan apabila ia melanda di sesuatu negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar kerana hendak lari daripadanya. Jangan. Jadi ini 95. Kita ada nota di situ. Siapa nak baca pula di sini? Silakan, orang lain pula lah. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Saya Cikgu Rashid nama. Oh, Cikgu Rashid, silakan. Pada baru Kedah ni. Ya. Bismillah, nota 95. Kerana lari daripadanya bererti lari daripada qada dan qadar Allah. Zahir larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga bererti haram. Artinya ialah haram keluar daripada tempat yang dilanda ta'un kerana takut terkena ta'un dan takut mati kerananya. Itulah pendapat jumhur ulama. Antara dalil lain yang menyokongnya ialah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah daripada Jabir. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farru min at-ta'un kalfarri min az-zahfi. Was-sabiru fihi kas-sabiri fi zahfi. Fi zahfi. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang lari daripada ta'un seperti orang yang lari daripada ta'un seperti orang yang lari dari medan perang. Orang yang sabar menghadapinya adalah seperti orang yang sabar di medan perang. Teruskan. Hadis yang diriwayatkan oleh mereka berdua daripada Aisyah juga menyokongnya, iaitu kata beliau, ya Rasulullah, famat ta'un? Qala Ghuddatun ka ghuddatil ibil. Al-muqimu fiha kasyahid wal farru minha kal farri min az-zahfi. Bermaksud
wahai Rasulullah, apakah ta'un itu? Jawab baginda, beguk seperti beguk unta. Orang yang tetap berada di tempat penyakit itu melanda seperti orang mati syahid, dan orang yang lari daripadanya seperti orang yang lari dari medan perang. Teruskan. Hadis Bukhari daripada Aisyah di bawah ini juga boleh dijadikan sebagai penyokong kepada hadis di atas. Kata Aisyah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabu yab'athuhu Allahu ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadi yafa'u ahadin yafa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Bermaksud, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Maka baginda memberitahuku bahawa ia adalah azab yang dihantar Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Tiada siapapun yang ditimpa ta'un dan ia tetap berada di negerinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia juga sedar bahawa tiada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Pastilah ia mendapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Baik, terus. Kata Hafizah Ibnu Hajar, kata Hafiz Ibnu Hajar, para ulama ada menyebut beberapa hikmat bagi larangan Nabi SAW dari keluar dari tempat yang ditimpa wabak. Antara lainnya adalah seperti berikut. Yang pertama, apabila wabak ta'un melanda sesebuah negeri, ia akan merebak dan mungkin mengenai semua penduduknya. Oleh itu, tiada gunanya melarikan diri ke tempat lain. Lantaran racun atau bisa penyakit telah pun ada di dalam diri hampir setiap orang daripada mereka. Keluar ke tempat lain bererti menjadikan penyakit semakin merebak dan tidak terkawal. Tindakan itu juga boleh membahayakan orang-orang di kawasan lain pula. Yang kedua, jikalau orang-orang yang masih kelihatan sihat di negeri yang dilanda ta'un bersepakat untuk keluar meninggalkannya, nescaya orang-orang yang telah terkena serangannya atau orang-orang yang tidak mampu keluar akan terbiar, kerana tiada lagi orang-orang yang akan dapat menjaga atau merawat pesakit-pesakit yang masih hidup, dan tiada lagi orang-orang yang akan menguruskan jenazah orang-orang yang mati dari kalangan mereka. Keadaan ini akan membuatkan suasana setempat menjadi semakin teruk dan parah. Teruskan. Yang ketiga, jikalau orang ramai di sesuatu tempat dibenarkan, yakni disyariatkan keluar dari tempat yang ditimpa wabak, nescaya orang-orang yang berkemampuan dan orang-orang yang kuat akan keluar dengan mudah sahaja. Namun keadaan itu akan menyebabkan orang-orang yang telah terkena serangan penyakit kecewa dan lemah semangat. Kerana itulah para ulama antara hikmat ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang lari dari medan perang ialah kerana perbuatannya itu boleh mematahkan hati orang yang tidak lari dan boleh menimbulkan rasa takut serta gerun di dalam hatinya terhadap musuh kerana tiada lagi pembelanya. Yang keempat, ada juga doktor menyebutkan bahawa penduduk di tempat yang dilanda wabak akan terbiasa dengannya dan tubuhnya akan menyesuaikan diri dengan persekitaran di mana tersebarnya wabak. Akhirnya ia semakin sesuai dengannya. Dalam keadaan itu,
Jika ia keluar ke tempat-tempat yang bebas dari wabak, bererti ia pergi ke tempat yang tidak sesuai dengan tubuhnya yang telah menyesuaikan diri dengan tempat wabak. Maka hal itu boleh menyebabkan kebinasaannya. Itu beberapa hikmat lah yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar daripada para ulama. Kenapa Nabi larang keluar? Larang pergi dan larang keluar. Jadi ini yang kita duduk belajar, kita duduk amal sekarang ni, kuarantin kan. Terutamanya kita telah mengamalkannya pada masa COVID dulu. Memang ada asasnya. Inilah asasnya. Dan ini menunjukkan penyakit yang berjangkit perlu kita elakkan. Perlu kita elakkan diri kita. Sebab dia boleh kena. Sesiapa pun boleh kena. Cuma janganlah kita dari segi akidah tu terlalu takut dan mengatakan sebab itulah yang menyebabkan mati. Keluar tak mungkin dengan sebab itulah hidup. Itu semua dengan kehendak Allah berlaku. Kena akidah tu duduk di situ. Walaupun sebab tu kita terima sebab. Sebab itulah Nabi SAW tak bagi masuk ke tempat yang ada wabak tu, ataupun orang yang berada di situ tak bagi keluar supaya boleh dikawal lah, keadaannya terkawal. Dan ini kita dapat lihatlah semasa COVID dulu dengan cukup jelas, secara praktikal lah kita kata, secara praktikal. Bahkan lebih daripada itu, peliknya wabak tu tak boleh duduk dekat-dekat. Jadi semaya jemaah tu pun kena jarak-jarak. Jadi sehingga keluarlah fatwa ulama-ulama kita di serata dunia tentang keharusannya, macam-macam lah pendapat tu. Jadi ini semua hikmat Allah SWT. Hikmat Allah SWT. Seterusnya, kedudukan hadis lah. Kedudukan hadis ni 96. Kalau boleh orang lain baca. Saya rasa tak ada perlu baca dah. Tak ada perlu baca dah. Sebab kedudukan hadis ini sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Malik dalam Muwatta'nya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain dalam kitab mereka masing-masing. Hadis yang dikemukakan oleh Abu Daud ini adalah hadis ringkas. Itu kena sedar. Kena ingat. Kena jelas itu. Ini orang panggil hadis mukhtasar. Ia selengkapnya berdasarkan riwayat Bukhari adalah seperti berikut. Jadi kalau nak tengok riwayat yang lengkapnya daripada riwayat Bukhari, gini. Yang di atas ni kan sama. Malik daripada Ibn Syihab, daripada Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab, daripada Abdullah bin Al-Harith bin Naufal. Sama lah. Hadis yang sama. Jadi dia ada latar belakang. Macam mana jadi begini ni. Dan akhir sekali, selesai dengan baik, dengan semua puas hati apabila Abdul Rahman bin Auf kata dia ada pengetahuan dalam masalah ni. Pengetahuannya apa? Dia dengar Rasulullah kata macam mana. Lalulah hadis tadi tu yang pendek tu. Ini saja yang Imam Abu Dawud ambil. Daripada hadis yang begitu panjang itu, ini saja. Yang Rasulullah sabda tu dia ambil ini saja. Yang lain-lain tu cerita. Macam mana Sayyidina Umar pergi, macam mana mereka bincang nak masuk ke tidak ni. Jadi Sayyidina Umar bermesyuarat dengan sahabat-sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat semasa pembukaan Mekah, yang masuk Islam semasa pembukaan Mekah, sahabat-sahabat Ansar, orang-orang tua Quraisy bincang, satu kumpulan bincang. Jadi yang ni bagi pendapat gini, yang ni bagi pendapat begini. Akhir sekali Abdul Rahman bin Auf tak ada pada masa itu. Dia sampai lewat. Dia ada urusan lain. Bila dia sampai, dia kata dia dengar. Bila dengar itu, Sayyidina Umar pun yakin dah sebelum itu memang tak mau balik dah. Bila Abu Ubaidah kata, kamu lari daripada takdir Allah kau? Dia kata. Ada kalau kita tengoklah sikit ya. Ini kita tengok di sini. Abu Ubaidah kata. Ni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, dan Abu Ubaidah ni memang mati kerana taun. Tidak dapat dipastikan dalam peristiwa ini ke dia mati selepas tu dia pergi balik, ataupun
dalam peristiwa lain, sebab dalam sejarah Islam ni ada beberapa kali wabak berlaku. Abu Ubaidah ni dia berada di Syam. Dia kata, dia tanya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, kalaulah yang berkata bukan kamu. Kalaulah yang berkata bukan kamu. Jadi Sayyidina Umar kecewa lah dengan dia kata begitu. Wahai Abu Ubaidah, ya kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi bahas juga lah di situ. Bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki unta, kemudian tiba di suatu lembah yang mempunyai dua daerah, dua kawasan. Yang satu subur dan yang lainnya kering. Tahukah kamu, jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu telah membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga. Jadi Sayyidina Umar tu makna dia kecenderungan dia tak boleh. Tak boleh. Tapi dia tak tahu lagi hadis pada masa tu. Ini menunjukkan sahabat-sahabat yang besar-besar ni pun, dia tidak semua tahu semua hadis. Bila Abdul Rahman bin Auf bagi tahu barulah. Oh begitu. Barulah dia senang hatilah rupanya pendapat dia tu, yang dia itu memang ada sandaran yang kuat daripada hadis. Lalu Sayyidina Umar balik. Itu ceritanya. Dan ini semua menunjukkan kita kena jaga diri kita daripada perkara yang bahaya, terutamanya yang mengancam nyawa macam ni. Dan mengelak diri itu tidak bermakna lari daripada takdir Allah. Bahkan kita pergi kepada takdir Allah lah, dan setelah kita tahu itu termasuk dalam takdir juga, begitu. Jadi saya rasa setakat itulah malam ni, masa pun tidak mengizinkan. Jadi setakat itulah, wallahu a'lam. Boleh faham kah? InsyaAllah boleh. Boleh. Ada nak tanya ke? Kata payah tanya dah. Ada lah Maulana. Sila. Boleh ke Maulana? Boleh satu, dua. Kita rengkah lah. Tentang 12 tabakat tadi tu. Ya. 12 tabakat apa ni? Ya ni. Kebetulan tadi saya tengok ada satu YouTube. Ada orang mendakwa cara bacaan Fatihah dia tu sanad bersambung terus sampai ke Nabi. Saya kira-kira 50 tabakat tu, 50 generasi lah kalau kata kita sekarang sampai ke Nabi. Jadi boleh terima kedakwaan macam tu? Tak perlu. Tak ada pun siapa macam tu. Sebenarnya gini kita kena ingat, Quran ni tak perlu dah kepada apa ni, terima ijazah apa semua. Dia mutawatir. Bila mutawatir tu maknanya yang sampai kepada umat ni memang begitu. Tak perlu dah ada ijazah-ijazah tu. Ada ijazah ni untuk apa? Kalau benda yang tidak pasti, tidak mutawatir. Ini Quran ini sudah mutawatir. Jadi tidak perlu dah kepada sanad itu. Itulah maksud mutawatir tu, tak perlu dah kepada sanad. Sebab tu bila kita baca Quran, mana ada sanad-sanad ni? Tak perlu. Walaupun satu ayat, walaupun satu surah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kata sampai 50 tu sebenarnya tak sampai 50. Kalau sanad kita, sanad saya di Bukhari, sampai Bukhari, berapa saja? Tak sampai 30 pun. Itu banyak sangat tu. Kenapa hadis tak sampai 30? Maulana, yang tu pengiraan saya lah. Saya kira bukan orang tu dakwah. Ya. Kalau begitu tak tepat lah. Tapi dia dakwah bersambung lah. Ya. Tak perlu. Memang bersambung. Kalau kita tak terima dengan dia pun, Quran yang tersebar dalam dunia ni memang bersambung. Dan bersambung tu tak perlu kepada sanad. Itu maksud mutawatir Quran itu. Kalau perlu kepada sanad, sesoalnya kita menganggap tak sempurna lagi. Tak cukup, tidak memadai kalau tak terima ijazah begitu. Sekarang ni kadang-kadang orang macam-macam lah, wallahu alam, tak tahu dah cerita tu. Kadang-kadang ada duit, kena bayar, kena apa pula. Wallahu alam itu tak tahulah. Sebenarnya tak perlu. Kalau sanad qiraat ke apa, itu boleh tahan. Tak apa, boleh. Tapi kalau sanad Quran yang biasa ni, Fatihah ke apa, itu mutawatir. Sehingga tak perlu dah kepada sanad. Tak perlu. Bagi saya begitulah. Okey, terima kasih Maulana. Sama. Cukup dah kot malam ni kan? Kita pun dah lewat. Saya rasa setakat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.